Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Syafiq Afendi bin Muhammad, BPKP 2019-0131. Hari ini akan menerangkan dan berkongsi dengan anda berkaitan dengan pengenalan dan terminologi sisa pepejar. Okey, adakah anda tahu apa itu sisa pepejar? Okey, jom kita lihat video ini. Nampak tak betapa banyaknya sisa pepejar atau sisa domestik yang telah kita hasilkan. Sebelum ini kita mungkin tidak pernah terfikir bagaimana ia diuruskan. Jadi kali ini saya akan berkongsi berkaitan dengan pengurusan sisa pepejar. Saya akan menerangkan berkaitan dengan hierarki pengurusan sisa pepejar, elemen di dalam pengurusan sisa pepejar yang mempunyai 5 kelas sisa pepejar. Seterusnya 8 jenis sisa pepejar terkawal, apakah time dimension study dan kepentingannya, dan bagaimana air teras lecet terhasil. Sekarang ini dengan bilangan penduduk yang makin bertambah, dia telah membawa kepada perkembangan pengurusan sisa pepejar yang makin meningkat di Malaysia ni. Saban tahun hasil sisa pepejar di Malaysia ni semakin hari semakin meningkat. Dan daripada kajian Jabatan Pengurusan Sisa Pepejar sendiri, dia menganggarkan pada sekarang ini setiap individu telah menghasilkan lebih kurang 1.17 kg per individu. Bayangkan berapa juta penduduk di Malaysia sekarang ni dan berapa ramai individu yang menghasilkan sampah ataupun sisa pepejar setiap hari. Pengurusan sisa pepejar telah diuruskan oleh pihak penguatkuasa tempatan PBT. Tetapi pada tahun 1998, kerajaan telah mewujudkan satu kontrak secara interim kepada pihak swasta untuk menguruskan sisa pepejar di Malaysia ini. Dia bermula pada tahun 1994 yang mana kerajaan menyarankan syarikat swasta untuk menguruskan sisa pepejar bagi meningkatkan kualiti pengurusan sisa pepejar. Pada tahun 1995, Kabinet telah bersetuju untuk menswastakan pengurusan sisa pepejar di Semenanjung Malaysia. Dan pada penghujung tahun 1995, Kerajaan Persekutuan telah menawarkan kontrak secara interim kepada 4 buah syarikat. Antaranya ialah Alam Flora, SWM dan Environment Idaman. Ia mengikut negeri-negeri yang bersetuju untuk melantik pihak swasta untuk menguruskan sisa pepejar di negeri masing-masing. Sebagaimana yang kita sedia maklum, dalam setiap pengurusan kita haruslah mempunyai satu perancangan atau strategi untuk menjalankan satu-satu pengurusan di dalam satu organisasi ataupun rancangan. Seperti bagaimana dalam pengurusan sisa pepejar ini sendiri, dia mempunyai hierarki pengurusan sisa pepejar yang mana pada peringkat pertama dia memerlukan pengurangan penghasilan sisa pepejar itu sendirilah. Bagaimana kita cuba mendidik dan mengubah sikap dan tingkah laku individu dan masyarakat setempat ataupun keseluruhannya untuk mengurangkan penggunaan atau penghasilan sisa pepejar itu sendiri. Contohnya sekarang ini kan banyak kempen-kempen yang telah
dijalankan oleh pihak-pihak yang berwajib, contohnya kempen pengurangan penggunaan beg plastik, kempen tanpa beg plastik dan sebagainya dan seumpamanya lah, yang mana sekarang ini telah disambut baik oleh pihak-pihak seperti pasaraya, mall dan masyarakat kita sendirilah. Okey, seterusnya pada peringkat kedua ialah peringkat guna semula. Maksud guna semula sini bahan atau produk yang digunakan secara berulang kali. Contohnya beg plastik yang telah digunakan tapi boleh digunakan lagi untuk contoh guna semula. Lepas tu seterusnya pada peringkat hierarki yang ketiga ialah kita semula. Kita semula ini dia berbeza dengan guna semula. Guna semula ni sesuatu bahan tu kita guna semula dengan fungsi yang sama. Kita semula pula ini penghasilan bahan-bahan yang berguna daripada sisa pepejal. Maksudnya benda tu yang kita tidak mahu ataupun tidak diperlukan tapi digunakan semula. Contohnya macam tayar kereta. Asalnya fungsi dia tayar kereta adalah antara komponen kereta. Tapi apabila dia tidak diperlukan, haus, dia akan digunakan suatu untuk membuat pasu bunga ataupun kerusi hiasan. Itu antara kita semula. Contoh kita semula. Pasu kecil, itu antara kita semula. Seterusnya kita pergi kepada rawatan. Seterusnya pada peringkat keempat hierarkinya adalah rawatan perantaraan. Rawatan perantaraan ni seperti baki sisa daripada aktiviti manusia. Sisa itu akan dihantar ke pusat rawatan perantaraan di mana isi padunya akan dikurangkan dan dimanfaatkan. Okey, rawatan perantaraan ini contohnya seperti bahan-bahan sampah, sisa pepejal daripada perumahan akan ditempatkan di suatu tempat untuk dipilih atau disaring, yang mana diasingkan dari segi materialnya. Lepas tu isi padunya akan dimanfaatkan dan dikurangkan mengikut fungsi material itu sendiri. Okey, untuk area kita akhir adalah pelupusan, yang mana lebihan sisa pepejal akan dihantar ke tapak pelupusan sanitari. Yang mana tapak pelupusan kita sekarang ini pun agak merisaukan, yang mana tidak mampu untuk menampung bebanan yang kita telah wujudkan dari segi penghasilan sisa pepejal itu sendiri. Okey, saya ulang kembalilah berkaitan dengan hierarki ni. Pada peringkat pertama kita kurangkan, peringkat kedua kita guna semula, peringkat ketiga kita kitar semula, peringkat keempat rawatan perantaraan dan peringkat kelima adalah pelupusan. Itu peringkat yang terakhir lah. Di sini saya tunjukkan yang mana hierarki pengurusan sisa pepejal ni, yang mana pihak pengurusan sisa pepejal telah merancang keadaan sekarang ini. Kita mengikut piramid, yang mana di atas sekarang ini hanya adalah aktiviti pengurangan, yang mana target untuk masa hadapannya lah pengurangan ni adalah satu tindakan utama yang perlu diambil oleh masyarakat dan individu yang itu sendirilah. Setiap 5 hierarki tadi akan menjadi semakin kurang mengikut piramid masa kini, dan piramid itu akan diterbalikkan untuk masa hadapan. Itulah perancangannya. Okey, seterusnya kita pergi kepada elemen-elemen pengurusan sisa pepejal. Okey, yang pertama adalah penjanaan. Okey, penjanaan sisa pepejal itu berlaku ketika permulaan proses bahan mentah dilakukan. Yang mana kadar penjanaan sisa pepejal perlu diketahui terlebih dahulu sebelum perancangan pengurusan sisa pepejal itu dilakukan. Okey, mengikut Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal pada tahun 2019, yang mana sisa pepejal telah dihasilkan sebanyak 37,890 tan. Kan pada awal video saya tadi, yang mana setiap individu telah menghasilkan 1.17 kilogram per individu lah. Dalam laporan rancangan Malaysia ke-9 pula,
jumlah sisa pekerja yang dijana di Semenanjung Malaysia meningkat pada tahun 2006 hingga 2010, yang mana 16,200 tan metrik sehari, dan pada tahun 2001 menjadi 19,100 tan metrik sehari. Jadi jumlah ini dianggarkan akan meningkat kepada 30,000 tan sehari pada tahun 2020. Dan ini telah terbuktilah. Kajian Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal SWM di Putrajaya telah mengkaji yang mana sekarang ini pada tahun 2019 penghasilan sisa pepejal telah meningkat kepada 37,000 tan metrik sehari. Ini menunjukkan apa yang dianggarkan 5 tahun sebelum ni memang menjadi satu kenyataan. Dan secara puratanya, setiap individu telah menghasilkan 1.17 kg. Okey, untuk elemen yang kedua ialah pensetoran. Pensetoran sisa pekerja ni yang sistematik adalah penting bagi mengelakkan gangguan daripada binatang seperti anjing dan kucing, serta mengelakkan pembiakan lalat, tikus atau serangga-serangga yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada manusia dan persekitaran. Okey, selain itu ia juga bertujuan untuk memudahkan sisa pepejal itu sendirilah. Okey, itulah pentingnya di mana pensetoran ni, yang mana memerlukan lokasi bekas penyimpanan yang sistematik, aspek kesihatan awam dan nilai estetika, cara pungutan yang digunakan, itu antara faktor-faktor yang perlu diambil kira. Okey, seterusnya sisa pepejal yang dijana akan dikumpulkan di kawasan tertentu bagi tujuan pemungutan lah. Setiap perumahan atau taman akan disediakan satu tempat atau kawasan untuk pensetoran sisa pepejal atau sisa domestik yang dihasilkan daripada setiap rumah itu. Okey, untuk elemen ketiga ialah elemen kutipan. Kutipan ini merupakan proses pengutipan atau pengumpul sisa pepejal domestik, sisa pukal atau bahan kitas semula di tong setiap premis atau punca janaan sisa pepejal dan dimasukkan ke dalam kenderaan kutipan. Ini akan dilakukan oleh pihak swasta yang telah dilantik untuk membuat kutipan mengikut jadual yang ditetapkanlah. Sistem kutipan yang sesuai dan efektif harus menitik beratkan faktor-faktor sosioekonomi, dan elemen kutipan ni dia mempunyai elemen pemindahan dan pengangkutan, yang mana pemindahan sisa pepejal merupakan peringkat sisa pepejal dipindahkan ke suatu kawasan sistem daripada contohnya sistem pemprosesan, tapak pelupusan, kawasan longgokan sementara. Okey, pengangkutan merupakan satu aktiviti mengangkut sisa pepejal dari tempat pensetoran untuk dihantar ke pusat rawatan penghantaran atau terus ke tapak pelupusan dengan menggunakan kenderaan kutipan yang dikhaskanlah. Sisa pepejal diangkut melalui darat sama ada menggunakan jalan raya ataupun jalan kereta api. Okey, seterusnya elemen pemprosesan. Okey, elemen pemprosesan ini ia akan memproses sisa pepejal, dilaksanakan dalam pengurusan sisa pepejal bagi meningkatkan efisiensi operasi, mendapatkan semula sumber-sumber bahan terpakai serta penukaran produk dan tenaga. Okay, di sini tempat pemprosesan ni dia akan memilih dan mengasingkan mana produk-produk yang boleh dikitas semula, yang boleh yang boleh diproses untuk penghasilan suatu produk yang barulah daripada sisa pepejal itu sendiri. Seterusnya untuk peringkat terakhirnya ialah peringkat pelupusan lah, yang mana pelupusan ni dia melibatkan pemusnahan sisa pepejal itu yang telah diproses ataupun belum diproses. Kaedah yang digunakan di Malaysia ialah tapak pelupusan sanitari dan sistem penunuan. Okey, seterusnya kita pergi kepada istilah dan terminologi. Okey, untuk pengurusan sisa pepejal ni, sebenarnya pengurusan sisa pepejal ini adalah untuk mendisiplinkan atau mewujudkan peraturan dan sistem pengawalan dalam penghasilan sisa pepejal itu sendiri, penyimpanan, kutipan, pemindahan dan angkutan, serta pemprosesan dan pelupusan akhir sisa pepejal.
di mana diuruskan mengikut prinsip yang terbaik dari sudut kesihatan umum, ekonomi, kejuruteraan dan perlindungan kerohanian dan persekitaran lah. Okey, di sini dia terdapat 5 kelas sisa pepejal. Yang pertama refuse, yang kedua garbage, soil, rubbish and waste matter. Okey, untuk refuse ialah semua buangan sisa pepejal yang bersifat pejal, kering dan tidak mengalir. Dia meliputi semua atau sebahagian daripada garbage dan soil, waste, rubbish, street cleaning, dead animal and sisa industri. Okay, refuse terdiri daripada house refuse, street refuse. Seterusnya ialah garbage. Garbage ialah sisa yang berasal daripada sayuran, makanan, buah-buahan, sisa ternakan dan termasuk bekas bungkusan. Ia menghasilkan bau busuk dan cepat mereput. Dia perlu dikutip dan dilupuskan dengan kerap bagi mengelakkan bau dan lalat. Ada setengahnya ia dijadikan sebagai makanan ternakan seperti khinzir dan sebagainya lah. Tapi suka saya berkongsi dengan anda semua yang mana garbage ni dia dijadikan sebagai baja ataupun dia dilupuskan di dalam tanah. Yang mana contohnya terdapat kawasan tanaman akan digali dan hasil garbage ni akan dibuang dan dikambus berhampiran dengan tanaman yang dihasilkan, yang mana ia akan menjadikan baja untuk tanaman itu sendirilah. Elemen yang ketiga adalah soil. Soil adalah sebahagian daripada garbage yang digunakan sebagai sumber makanan ternakan. Contohnya ayam ke, itik ke dan sebagainya lah. Seterusnya elemen rubbish. Rubbish ni adalah sisa pepejal yang tidak keluarkan bau busuk seperti sisa dari tumbuhan, kayu dan kertas. Dia merupakan bahan mudah terbakar dan juga bahan yang tidak mudah terbakar. Perlu dilupuskan dengan baik dan kerap sebelum menjadi ancaman atau bertaburan oleh angin. Okey, seterusnya adalah trash. Trash ini adalah sisa yang tidak bernilai atau objek yang tidak berharga. Contohnya seperti refuse dan rubbish lah. Okey, seterusnya adalah waste matter. Waste matter adalah sisa daripada tanah, bahan binaan, tanah liat, kaca, besi dan batu lah. Ia tidak mudah terbakar dan biasanya dia terhasil daripada aktiviti macam aktiviti renovate rumah ataupun pembinaan bangunan. Okey, seterusnya kita pergi kepada jenis-jenis sisa pepejal yang terkawal lah. Dalam jenis-jenis sisa pepejal yang terkawal ni, ia mempunyai 8 elemen lah. Yang pertama, sisa pepejal perbandaran lah, yang bersifat pelbagai sifat. Dia bergantung gaya hidup masyarakat bandar itu sendiri, lokasi, musim tahunan, ekonomi dan sebagainya lah. Pengeluar utama sisa perbandaran adalah gaya hidup bandar itu sendiri. Contohnya dari segi pembangunan institusi, pembinaan, peruntukan bangunan. Sebab perbandaran ni dia mempunyai pelbagai sifat, pelbagai bentuk yang terhasil daripada individu atau masyarakat dalam bandar itu sendiri. Seterusnya adalah sisa domestik. Sisa domestik ni adalah sisa pepejal yang dihasilkan daripada sesuatu isi rumah, yang mana ia terdiri daripada sisa pepejal ataupun sisa cair lah. Seterusnya adalah sisa komersial. Okey, sisa komersial ni sisa pepejal yang dihasilkan daripada apa-apa aktiviti komersial. Contohnya cardboard, plastik, kayu, sisa makanan. Okey, seterusnya adalah sisa institusi. Sisa institusi ni adalah sisa yang terhasil daripada institusi itu sendiri. Contohnya biasa digunakan adalah kertas lah. Yang biasa institusi ni guna sendiri ialah kertas. Agensi kerajaan juga telah melancarkan kempen untuk kurangkan penggunaan kertas. Okey, seterusnya adalah sisa agrikultur. Okey, sisa agrikultur ni adalah terhasil daripada kawasan peladangan, pertanian dan peternakan lah. Contohnya seperti sisa sembelihan, sisa makanan ternakan, baja najis, racun serangga, racun kulat, bekas simpanan baja dan sebagainya lah.
Seterusnya adalah sisa pepejal pembinaan. Okey, contoh sisa pepejal pembinaan ni adalah macam kayu, papan lapis, konkrit, besi yang terdiri daripada bahan-bahan untuk membina bangunan ataupun bangunan yang telah direnovate, yang tidak diperlukan. Seterusnya adalah sisa pepejal perindustrian. Okey, kita sendiri pun tahu perindustrian ni adalah terhasil daripada kilang-kilang yang tidak diperlukan oleh hasil daripada aktiviti kilang itu akan menjadi sisa pepejal perindustrian lah. Seterusnya adalah sisa pepejal khas. Okey, untuk sisa pepejal khas ni contohnya seperti rangka kenderaan, dia tidak boleh dilupuskan dengan mudah. Sisa pepejal khas ni memang susahlah untuk dilupuskan dan berbahayalah. Berbahaya jika cara pelupusan tu tidak dilakukan oleh individu yang tidak mempunyai kepakaran. Okey. Dalam proses pengurusan sisa pepejal ni juga terdapat kajian masa dan kajian pergerakan yang mana dikenali time and motion study. Yang mana ia adalah satu prosedur pengumpulan dan analisis data berkaitan dengan pengurusan sisa pepejal dari kerja-kerja yang dibuat di lapangan secara sistematik. Jika digunakan dengan betul, dia amat bergunalah bagi membuat keputusan di dalam merangka perkhidmatan pengurusan sisa pepejal itu sendiri. Okey, kajian masa pergerakan sistem ni amat pentinglah dalam memantau perjalanan kerja-kerja pengurusan sisa pepejal bagi mendapatkan masalah dan mengemukakan cadangan untuk diatasi. Contohnya dalam sesuatu kawasan ataupun bandar, kita perlu merancang berapa bilangan lori diperlukan, jadual kutipan, anggota tenaga yang diperlukan untuk menjalankan pengurusan sisa pepejal ni dalam aktiviti kutipan, rumah stor berapa biji. Itulah contoh antara kajian masa dan gerakan ni yang terdapat dalam time and motion study ni. Dalam time and motion study ni juga meng-highlightkan mementingkan keadaan kita semula, yang mana ia merujuk kepada aktiviti untuk kita semula lah, menghasilkan sisa dan kemudian menyalurkan kepada organisasi atau kilang-kilang yang berproses semula supaya menjadikan produk baru untuk penggunaan kita. Okey, yang terakhir sekali adalah bagaimana penghasilan air larut lesap ataupun air lecet. Yang mana air lecet ni, air larutan resap ni, dia terhasil apabila air hujan turun berkumpul di tempat pelupusan sisa pepejal tu, dan daripada air hujan tu sendiri dia akan mengalir dan akan mewujudkan satu aliran kecil dan akan pergi kepada aliran besar seperti parit ataupun sungai yang berhampiran. Ini akan bersentuh, dia akan bersentuh dengan bahan di tempat buangan sampah, yang mana pernah tak kita terfikir apakah kesan daripada tapak pelupusan sampah tidak terkawal dengan sempurna? Mungkin akan mewujudkan, salah satunya akan mewujudkan gangguan bau busuk lah kepada masyarakat yang berhampiran dengan tapak pelupusan sisa pepejal itu sendirilah. Seterusnya akan mewujudkan habitat haiwan yang mana yang menjadi vektor kepada punca penyakit berjangkit yang akan memberi risiko kepada masyarakat. Seterusnya akan mewujudkan memendekkan hayat masa tempat pelupusan sisa pepejal itu sendiri, yang mana jika tidak diuruskan dengan baik, ia akan menjadi
beban yang tidak dapat diatasi dan akan memendekkan hayat masa operasi tempat pelupusan sisa pepejat itu sendiri. Seterusnya akan memberi risiko kepada masyarakat berhampiran dari segi yang boleh dikatakan punca daripada air serapan, air lecet yang terhasil. Sebelum saya akhiri perkongsian saya pada kali ini, sama-samalah kita fikirkan, adakah seharian kita ini tanpa kita sedar kita telah mewujudkan beban yang tinggi kepada pihak pengurusan sisa pepejal dalam menguruskan sisa yang telah kita wujudkan. Jadi marilah kita sama-sama untuk merasai cinta kepada alam sekitar kita, untuk mengurangkan kesan kepada alam sekitar, untuk kurangkan penghasilan sisa pepejal. Okey, sama-samalah kita lakukan aktiviti ataupun tindakan yang boleh menyelamatkan, memanjangkan hayat alam sekitar kita. Okey, itu saja perkongsian saya pada kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.